semasa rang undang-undang langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-19 2020 yang diusulkan oleh Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan pada sidang lalu, saya telah menggesa agar had ceiling statutory hutang kita dinaikkan antara 65% hingga 70%, dan ini telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa pembentangan belanjawan. Kenapa saya mencadangkan perkara ini? Kerana dalam kiraan konservatif, defisit tahunan kita tidak pernah kurang daripada 3%. Sejak daripada 1998, kita sentiasa berbelanja defisit dan dalam kebelakangan ini tidak pernah kurang daripada 3%. Dan dengan mengambil kira dasar fiskal mengembang, expansionary fiscal policy yang kita ambil sekarang, dan juga rang undang-undang langkah sementara pembiayaan ini dirancang untuk dilaksanakan sehingga Disember 2022, iaitu lebih daripada 2 tahun, maka untuk 2 tahun ke depan sudah tentulah ceiling hutang kita akan lebih daripada 65%. Jadi saya ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk menyemak semula supaya mungkin sepatutnya had statutory ini diletakkan pada kadar 70%. Sikap over optimis dalam unjuran Kementerian Kewangan semasa meletakkan had ceiling hutang 60% dalam RUU yang lalu sedikit membimbangkan saya. Meskipun faham dan memang saya lebih cenderung untuk menyokong disiplin fizikal yang ketat, saya lebih cenderung agar kita bersikap lebih realistik dalam menangani krisis semasa. Secara peribadi, saya merasakan Kementerian Kewangan telah sekali lagi bersikap over optimis apabila mengunjurkan perubahan pertumbuhan yang begitu tinggi dalam belanjawan kali ini. Saya tidak pasti apakah sesi runjungan tentang penguncupan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kita telah dibuat dengan cukup mantap, memandangkan Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA baru-baru ini mengatakan Kementerian Pelancongan gagal meyakinkan Kementerian Kewangan untuk membantu industri pelancongan yang sebelum ini telah menyumbang lebih daripada RM60 bilion dalam ekonomi negara. Soalan saya, ketika tabung kewangan antarabangsa IMF merekod pertumbuhan negatif pada tahun ini dan perdagangan global kita juga merosot pada kadar 10.4% global dunia, apakah status perdagangan kita pada hari ini, sama ada merosot atau meningkat, dan jika merosot, apakah kesannya kepada KDNK negara dan juga hasil kerajaan? Yang kedua, dengan kerugian antara 2 bilion hingga 2.4 bilion sehari kerana pelaksanaan PKP, berapakah jumlah kerugian dialami oleh kerajaan bila memperkenalkan PKP-PKP yang lain, PKPB, PKPP dan sebagainya? Apakah kesannya kepada hasil kerajaan dan defisit pada tahun 2020? Dan pengumuman PKPB yang dibuat baru-baru ini di hampir seluruh negara bagi saya agak keterlaluan, kerana ia tentulah memberi kesan kepada ekonomi negara. Dan apakah asas untuk mengetatkan kawalan ini termasuk di kawasan-kawasan hijau? Saya minta juga dibekalkan jawapan bertulis tentang sumber hasil kerajaan dan ke mana ia dibelanjakan sepanjang tahun ini, memandangkan perangkaan dan unjuran hasil 2020 merosot kira-kira RM37 bilion. Pertanyaan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk meminda akta pinjaman luar pesisir untuk meningkatkan jumlahnya daripada RM35 bilion kepada satu angka yang lebih tinggi, misalnya RM50 bilion, memandangkan akta ini sudah lama tidak disemak semula. Akta ini daripada tahun 1963. Dan yang dipetua dan sidang Dewan, ketika pertumbuhan negara berada dalam keadaan baik, lazimnya golongan kaya yang lebih menikmatinya. Manakala ketika ekonomi merosot, selalunya golongan miskin dan lemah paling terkesan dengannya. Saya percaya umum maklum dan mengharapkan belanjawan ini akan bertumpu kepada, pertama, usaha merancangkan semula pertumbuhan ekonomi, dan kedua, usaha memastikan golongan rentan mendapat cukup bantuan. Namun berdasarkan maklumat pecahan perbelanjaan yang dikemukakan dalam belanjawan kali ini, saya melihat ada penyusutan ketara dalam peruntukan untuk subsidi dan bantuan sosial. Pada tahun 2019, kita menganggarkan 24.3 bilion ataupun 8.2% belanjawan akan pergi kepada kategori ini. Pada tahun 2020, ketika dibentangkan, kita menganggarkan jumlahnya adalah 22.3 bilion ataupun 7.1% daripada keseluruhan belanjawan. Tetapi untuk belanjawan akan datang, jumlahnya hanya sekitar RM18.7 bilion atau 5.8% daripada jumlah keseluruhan belanjawan, iaitu pengurangan sebanyak lebih kurang dalam 3.5 bilion. Jadi bagi saya ini sudah tentulah satu keutamaan yang salah. Subsidi dan bantuan manakah yang telah dipotong atau akan dikurangkan oleh Kementerian Kewangan kali ini, dan apakah alasannya? Saya juga ingin minta perhatian diberikan dengan teliti kepada sasaran sebenar. Koordinasi perlu supaya keperluan sebenar boleh dipenuhi, dan dalam kes kesihatan misalnya, kita bagi bantuan, selalunya kita bagi makanan, tetapi ada juga orang-orang yang tidak dapat keluar ini memerlukan bantuan kesihatan seperti suntikan insulin dan sebagainya. Jika pengarah belanjawan di kementerian baru-baru ini menjustifikasikan peruntukan untuk jasa dan berdasarkan jumlah peruntukan yang pernah diberi dulu, iaitu sekitar 80 juta, ditambah dengan peruntukan baru untuk penggerak komuniti tempatan, iaitu PEKT, saya fikir ini sudah tentu tidak perlu, kerana
Kalau hari ini kerajaan membuat keputusan untuk memberi bantuan tunai sebanyak RM1000 sebulan selama 6 bulan, dengan jumlah yang diberikan kepada jasa dan juga penggerak komuniti ini hampir 15,000 orang boleh dibantu, lebih itu dari segi keutamaan. Jadi saya berharap ini akan dinilai semula. Tentang kelangsungan dan ketahanan ekonomi, seterusnya saya ingin menyentuh beberapa isu. Sebelum ini kementerian ada mengumumkan dana untuk usahawan Bumiputera yang masih banyak tidak dimohon. Saya menerima maklum balas bahawa proses permohonan yang disediakan begitu rumit dan ini menjadikan mereka yang ingin dibantu tidak menerima bantuan. Kita harus sedar bahawa dalam situasi pandemik COVID-19 ini, ramai kehilangan kerja dan baru hendak mula berniaga. Mereka ini mungkin tidak layak memohon mana-mana bantuan kerana tidak mempunyai dokumen yang mengesahkan bahawa mereka adalah peniaga sebelum ini. Jadi mereka ini terkontang-kanting, tergantung tidak menerima bantuan. Bagi ramai golongan makcik kiah yang berniaga di tepi jalan, mereka ini mungkin tidak mempunyai lesen perniagaan pun. Jadi soalan saya, apakah sebab-sebabnya dan apakah langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi isu ini? Adakah penerima yang diluluskan telah benar-benar dikenal pasti sebagai kumpulan sasaran sebenar yang memerlukan bantuan dan ingin dibantu? Saya merayu agar kementerian melihat semula dengan teliti perkara ini. Ramai juga peniaga tidak menikmati moratorium yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini kerana mereka menyewa premis orang lain. Dalam kata lain, mereka masih perlu membayar kepada pemilik sebenar premis ini. Pemilik premis dapat moratorium dan bayaran sewa, peniaga sebenar terkapai-kapai mengharapkan bantuan. Apabila ramai kehilangan pekerjaan, ada yang beralih menjadi pembawa Grab. Saya minta Kementerian Pengangkutan memainkan peranan aktif untuk menjadi moderator untuk perbincangan dengan syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan e-hailing dan juga pelbagai yang lain untuk mengurangkan jumlah charge yang dikenakan kepada pengendali perkhidmatan-perkhidmatan ini. Sebagai contoh, jika Grab sebelum ini mengenakan charge sebanyak 20% kepada pemandu untuk setiap perjalanan, mungkin ia boleh dirundingkan supaya dapat dikurangkan kepada kadar 10% atau 15%. Saya minta secara khususnya KPKT dan juga KPLB untuk memberi perhatian kepada perumahan awam. Kita ada lebih 3 juta rakyat yang menduduki perumahan awam di seluruh negara. Ramai yang terkesan dengan pandemik tinggal di perumahan jenis ini. Apakah bentuk bantuan Kementerian Keusahawanan kepada golongan peniaga baru di perumahan ini untuk survive dalam norma baru kehidupan mereka? Gunakan peruntukan untuk memastikan kemudahan yang ada. Mantap, misalnya lift mesti berfungsi, bekalan air dan api lancar dan selamat. Jangan lepas tangan. Jika air dan api di bawah kementerian lain, tunjukkan kepimpinan KPKT dan juga KPLB untuk menyelaraskan supaya bekalan ini sampai kepada rakyat. Jangan biar perumahan awam sinonim dengan perumahan asal boleh. Asal boleh tidur cukup. Yang lain-lain tak perlu ambil perhatian. Saya juga ingin bertanya, adakah perumahan-perumahan awam ini diberi pengecualian atau diskaun bayaran sewa? Baru-baru ini juga dalam satu kajian oleh World Bank yang diterbitkan oleh Institut Yusof Ishak di ISIS Singapura menyatakan 64.5% pekerjaan yang ada di Malaysia tidak boleh dilakukan di rumah dan 50.9% pekerjaan kita memerlukan high level physical contact ayatnya. Jadi sudah tentulah saya harap Kementerian Sumber Manusia memberi perhatian kepada perkara ini kerana ia melibatkan mereka yang kehilangan kerja, mereka yang memerlukan pekerjaan dan juga Kementerian Keusahawanan juga boleh membantu bagaimana mereka yang terlibat dan baru terlibat dalam keusahawanan juga dapat akses kepada pasaran dalam perniagaan mereka. Dalam sesetengah kes, pekerja membuat rundingan potongan upah dan gaji dengan majikan untuk kekal dalam pekerjaan. Ini tentulah baik, lebih baik jika dibandingkan dengan kehilangan kerja. Namun, negara juga mempunyai akta gaji minima yang baru ditingkatkan secara berturut-turut dalam 2 tahun sebelum ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah pendirian Kementerian Sumber Manusia dalam soal penguatkuasaan akta gaji minima ini? Apakah inisiatif kerajaan untuk membantu sekurang-kurangnya sebagai langkah sementara untuk mengekalkan kadar upah dan gaji ini? Saya juga ingin bertanya kepada pihak Kementerian Sumber Manusia tentang apakah langkah-langkah telah diambil untuk memantau dan mengambil tindakan sewajarnya bagi kes-kes pekerja yang diberhentikan tetapi tidak diberikan surat berhenti kerja kerana ia memungkinkan golongan ini terlepas daripada cakupan penerima bantuan yang diumumkan oleh kerajaan. Dalam soal moratorium dan juga pengeluaran KWSP, ia telah dibangkitkan oleh wakil-wakil rakyat daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang. Saya berterima kasih kerana akhirnya KWSP telah mengambil langkah positif untuk melancarkan iSinar semalam. Rupanya boleh, bukan tak boleh. Jadi kita hairan kenapa dalam kenyataan-kenyataan sebelum ini untuk membayangkan seolah-olah ia sangat sukar untuk dilakukan. Fakta bahawa lebih 65% pencarum KWSP memiliki simpanan kurang daripada RM50,000 dan lebih 72% pekerja kita tidak mempunyai simpanan kecemasan seharusnya menyedarkan kita bahawa ada masalah struktur ekonomi yang perlu kita urus dengan teliti supaya negara kita dapat bergerak ke hadapan.
Cuma ada beberapa cadangan saya kepada KWSP. Yang pertama, kita harus tetapkan shilling pengeluaran sebanyak RM12,000 bagi setiap caruman bernilai RM50,000 dan had pengeluaran keseluruhan ialah sebanyak RM120,000 bukannya RM90,000. Yang kedua, bagi mereka yang mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000, seharusnya had pengeluaran boleh ditetapkan pada kadar maksimum RM12,000 sekaligus dengan suntikan tambahan daripada kerajaan sebanyak RM1,200 sebulan selama 6 bulan. Tadi saya dah cerita bagaimana sekiranya kita tak bagi peruntukan berjasa dan juga penggerak komuniti tempatan, kita boleh membantu 15,000 pekerja dengan bayaran RM1,000 selama 6 bulan. Jadi saya harap Kementerian Kewangan akan pertimbangkan perkara ini. Yang ketiga, benarkan semua pencarum mendapat akses ini. Bukan meletakkan birokrasi untuk menapis mereka yang hanya hilang kerja, mereka yang hanya cuti tanpa gaji ataupun mereka yang terjejas pendapatan. Beri akses kepada pengeluaran KWSP ini kepada semua pencarum-pencarum yang ada. Yang keempat, tak perlulah buat bayaran balik, tetapi buatlah satu lagi mekanisme di mana pencarum yang mahu mengeluarkan wang ini sekarang bersetuju untuk menerima dividen yang lebih rendah pada masa akan datang dan potongan dividen pada masa akan datang itu dimasukkan semula sebagai ganti kepada pengeluaran hari ini sehingga jumlahnya sama sebagaimana mereka keluarkan. Kalau kita nak kata nak tapis hanya yang layak, yang mana yang layak, yang mana yang tidak, itu hanya akan melambatkan proses bantuan ini sampai kepada pencarum. Begitu juga dengan moratorium, cadangan saya, moratorium boleh diberikan sekurang-kurangnya pada kadar separuh dan juga penerima moratorium ini mestilah komited untuk mengurangkan kadar sewa mereka kepada peniaga sebenar. Tadi saya sebut, yang menerima moratorium adalah pemilik premis tetapi peniaga sebenar tak dapat. Jadi saya harap penelitian ini dapat dibuat. Seterusnya tahun ini kita menangguhkan pembentangan rancangan Malaysia ke-12, RMK 12. Saya percaya agenda kemakmuran bersama akan tetap diteruskan. Jika sebelum ini kita mendengar berapa peruntukan diberi kepada Sabah dan Sarawak setiap tahun, ini selalu disebut diberi penekanan, saya ingin minta kementerian memberikan senarai peruntukan kepada negeri-negeri lain juga. Hanya dengan ini barulah kita boleh menilai secara saksama untuk melihat sama ada agenda kemakmuran bersama ini diterjemahkan dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan sebenar. Negeri lain pun miskin juga, Perlis pun miskin, yang dipetua. Jadi kita pun tidak mahu ketinggalan. Jadi soalan saya, daripada peruntukan pembangunan yang diumumkan, berapa banyakkah yang akan digunakan untuk menyambung projek-projek pembangunan yang belum selesai daripada RMK terdahulu? Saya minta senarai projek-projek baru khususnya di negeri Perlis dalam bentuk bertulis dapat diberikan. Sebab negeri Perlis dulu semasa RMK 12 dan juga 11 sebelum ini diumumkan projek di Lembah Cuping boleh menyediakan lebih daripada 12,700 peluang pekerjaan. Tetapi saya tengok selepas 5-6 tahun, projek itu pun tak bergerak-bergerak lagi. Jadi di manakah peluang pekerjaan yang diwar-warkan dulu? Jadi akhir sekali yang dipetua, saya nak ulas sikit tentang peruntukan kepada NGO. Yayasan Hasanah, saya melihat di laman web mereka misalnya mensyaratkan 2 tahun untuk akaun beraudit daripada NGO-NGO ini. Ini bagi saya munasabah. Namun adakah nanti dana ini yang tersedia hanya akan dinikmati oleh NGO-NGO di bandar yang diuruskan dengan lebih cermat oleh orang yang lebih profesional? Apakah nasib NGO-NGO kecil yang aktif bergerak di kawasan-kawasan luar bandar? Dan saya ingin merayu kepada kerajaan untuk melihat bantuan kepada NGO-NGO yang menjaga kawasan, menjaga kebajikan haiwan dan juga NGO-NGO yang menjaga alam sekitar. Dalam merancang pembangunan, kita mestilah melihat melangkaui soal populariti politik semata-mata. Saya tahu haiwan mungkin tak boleh mengundi, pokok mungkin tak boleh mengundi. Tapi apabila kita bercakap tentang pembangunan, kita bercakap dalam agenda Sustainable Development Goals, kan? Dengan tujuan kelestarian untuk jangka masa panjang, kita mesti juga mempertimbangkan NGO-NGO ini. Saya harap tidak ada dana NGO disalurkan kepada NGO politik, lebih-lebih lagi yang telah diketahui terkait dengan menteri-menteri tertentu. Dan yang terakhir tadi telah disentuh oleh rakan saya dalam perbahasan yang lain tentang nasib golongan pesawah kita. Tentang benih padi, saya harap itu dapat diperkemaskan. Saya tahu Menteri maklum benih padi ini dikeluarkan lebih banyak daripada permintaan. Tetapi apabila masalah tetap berulang, maksudnya mesti melakukan sesuatu. Dan saya juga nak ingatkan kepada Menteri bahawa tidak lama lagi akan datang musim kemarau. Tahun lepas kita menghadapi masalah padi tak jadi dan sebagainya. Saya harap ini mesti diambil tindakan preemptif. Mesti ada tindakan lebih awal, jangan tunggu sampai bila masalah berlaku.
baru kita nak melompat. Jadi mesti ada koordinasi dengan Jabatan Parit dan Saliran, kerana dulu kita terpaksa hampir bergaduh lah kalau di Perlis tu, kita terpaksa panggil pengarah JPS untuk datang mendengar Menteri Pertanian punya permintaan. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak ada koordinasi di antara jabatan-jabatan kerajaan. Demikian perbahasan saya. Saya berharap Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan pandangan dan permintaan saya sebelum saya menyatakan sama ada saya akan menyokong ataupun tidak belanjawan yang dibentangkan. Sekian, terima kasih.